Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahril Nosbin dari kumpulan 4 kursus BMK 3033 Keterampilan Membaca. Bersama ahli kumpulan yang lain akan menyediakan teknik-teknik membaca secara kritikal yang boleh diaplikasikan oleh guru-guru di sekolah. Baiklah, teknik yang pertama ialah teknik menerap image. Menerap image ialah satu prosedur untuk memandu pelajar mencatat image mental berkaitan bahan yang dibaca sebagai cara untuk mempertingkatkan kepahaman. 3 perkara asas dalam teknik ini ialah model guru, latihan berpandu, dan latihan kendiri. Perkara asas ini diterjemahkan ke dalam langkah pelaksanaan teknik seperti yang berikut, yaitu langkah pertama, perkenalkan apa, mengapa, dan bagaimana menggunakan menerap image. Jelaskan menerap image ialah strategi membaca yang membantu pelajar memahami apa yang mereka baca. Pelajar dimaklumkan untuk membantu gambaran mental mengenai apa yang dibaca, yang boleh membantu mereka mengingati apa yang dibaca, dan seterusnya ialah guru tunjuk cara melaksanakan menerap image dan kemudian pelajar akan melakukannya sendiri. Langkah yang kedua ialah pilih teks berbentuk deskriptif yang panjangnya lebih kurang 100 patah perkataan dan bacakan dengan lantang. Guru bacakannya dengan lantang. Langkah yang ketiga pula ialah tunjuk cara penggunaan strategi kepada pelajar. Guru melakukan teknik berpikir dan bersuara dahulu dan kemudian berkongsi pengetahuan sedia ada serta hubungan pribadi beliau dengan teks dengan pelajar. Perkara ini dilakukan terutamanya apabila bertemu dengan perkataan yang menarik di dalam teks. Langkah yang keempat ialah membekalkan latihan berpandu. Guru mengajak pelajar untuk menghuraikan image yang mereka gambarkan ketika membaca lantang berlangsung. Guru juga perlu galakkan pelajar untuk mencatat persamaan dan perbezaan image-image yang para pelajar kemukakan. Langkah yang kelima ialah sokongan ketika latihan kendiri. Pelajar bekerja secara pasangan untuk membaca senyap teks. Pelajar secara bergilir diminta bercakap kepada pasangannya mengenai image-image yang mereka bina ketika membaca, dan juga punca yang menyebabkan mereka membina image-image tersebut. Pasangan pelajar kemudiannya berbincang mengenai persamaan dan perbezaan image mental yang mereka bina. Guru hanya memberikan sokongan dan bantuan dari masa ke semasa supaya pelajar pada akhirnya dapat melaksanakan aktiviti tanpa bergantung kendiri kepada guru. Langkah yang terakhir pula ialah sediakan latihan kendiri terpilih. Ketika pelajar sudah mahir menggunakan teknik menerap image ini, sediakan peluang untuk mereka menggunakan strategi ini ke atas teks yang lain yang bersesuaian. Baiklah, saya serahkan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Seterusnya, mari kita telusuri berkenaan dengan teknik dialog. Apa itu dialog? Dialog boleh didefinisikan sebagai kata-kata yang dituturkan dalam drama atau fiksyen. Dialog pada mulanya dikenali sebagai Dialogue Thinking Ready Lesson, iaitu DTRL. Dalam fasa teknik dialog ini, terdapat 2 fasa yang ditekankan, iaitu fasa 1 dan fasa 2. Fasa 1 iaitu fasa bacaan. Dalam fasa bacaan, pelajar dapat membaca suatu cerita yang menarik minat mereka. Seterusnya iaitu fasa 2, iaitu fasa perbincangan. Dalam fasa ini, pelajar dapat menilai kesahihan daripada sesebuah cerita yang telah dibaca. Mari kita lihat apa kelebihan teknik dialog. Terdapat 3 kelebihan teknik dialog, iaitu yang pertama, dapat menggalakkan pelajar untuk membuat keputusan. Seterusnya, dapat menggalakkan pelajar untuk membaca semula teks yang mereka baca. Dan yang terakhir adalah menggalakkan pelajar untuk mempertimbangkan kepelbagaian tafsiran dalam bahan yang dibaca. Itu sahaja berkenaan dengan teknik dialog. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah teknik membaca secara kritikal yang dipanggil sebagai teknik berpikir bersuara. Teknik berpikir bersuara boleh didefinisikan sebagai satu proses yang kompleks yang berlaku dalam minda seseorang, kemudian diluahkan melalui percakapan dan pertuturan. Teknik berpikir bersuara ini, ataupun dalam bahasa Inggrisnya think aloud, adalah satu teknik membaca secara kritikal yang boleh digunakan oleh para guru. Teknik ini melibatkan para pelajar membincangkan apa yang berlaku di minda mereka ketika mereka membaca sesuatu bahagian teks. Selain itu,
Teknik ini dicipta agar dapat meningkatkan pemahaman pelajar ketika mereka membaca dalam pada masa yang sama, mewujudkan kemahiran berfikir secara kritikal pelajar dalam bilik darjah. Apabila menggunakan teknik ini, seseorang guru itu boleh mengetahui apakah strategi yang pelajar gunakan semasa mereka membaca. Kemahiran berfikir bersuara ini merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Teknik berfikir bersuara ini boleh dilaksanakan secara formal dan juga tidak formal. Jika dilaksanakan secara tidak formal, guru akan bertanya kepada para pelajar semasa perbincangan berkaitan sebahagian kecil daripada teks yang pelajar baca. Jika dilaksanakan secara formal pula, guru akan menetapkan panjang teks yang akan dibaca oleh para pelajar yang kebiasaannya adalah antara 100 hingga 200 patah perkataan. Semasa menggunakan teknik ini, guru tersebut juga perlu membuat persediaan dengan menanda bahagian-bahagian dalam teks yang akan menjadi tempat di mana soalan-soalan yang memerlukan pelajar membincangkan proses minda mereka ketika membaca dikemukakan. Guru juga amat digalakkan untuk bertanya soalan kepada pelajar semasa mereka membaca. Soalan yang pertama adalah, apakah perkara utama yang dibincangkan dalam teks yang dibaca? Soalan seperti ini boleh meningkatkan kemahiran berfikir seseorang pelajar tersebut untuk berfikir apakah perkara utama yang ingin disampaikan dalam teks yang mereka baca. Soalan kedua adalah, bagaimanakah Anda mengenal pasti idea utama teks yang dibaca? Soalan ini pula ditanyakan kepada pelajar untuk mengetahui strategi yang mereka gunakan untuk mengenal pasti idea utama teks tersebut. Dan yang ketiga adalah, apakah yang Anda fikirkan ketika Anda membaca sebagian daripada teks yang dibaca? Soalan ini ditanyakan untuk mengetahui apa yang pelajar fikirkan semasa mereka membaca. Keempat adalah, apakah yang Anda jangkakan akan berlaku kepada bahagian berikutnya dalam teks yang dibaca? Soalan ini pula dapat meningkatkan kebolehan meramal seseorang pelajar tersebut. Dan yang terakhir adalah, mengapakah Anda jangkakan begitu? Semua soalan yang telah saya nyatakan tadi boleh ditanyakan kepada para pelajar semasa menggunakan teknik berfikir bersuara ini. Secara tidak langsung, melalui soalan-soalan yang guru tanyakan kepada para pelajar, kemahiran berfikir mereka secara kritikal akan meningkat. Hal ini amatlah penting untuk melahirkan individu yang berfikiran kritis. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai teknik hubungan soal-jawab. Tujuan teknik hubungan soal-jawab iaitu Question Answer Relationship (CARS) ialah satu prosedur untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk menjawab soalan pemahaman dengan memberikan mereka makna-makna secara bersistematik yang membolehkan mereka memahami kehendak soalan yang berlainan. Terdapat 3 strategi pengajaran untuk menganalisis kehendak soalan, iaitu yang pertama, memberi maklum balas segera. Yang kedua, ansur maju daripada teks yang pendek kepada teks yang panjang. Dan yang ketiga adalah mulakan dengan soalan yang mempunyai kehendak yang selapis dan bergerak ke arah soalan-soalan yang memerlukan pelbagai tugasan di dalamnya. Teknik ini sesuai untuk pelbagai peringkat umur pelajar. Pelajar perlu dilatih untuk mahir menggunakan teknik ini. Strategi CARS digunakan untuk menunjukkan hubungan antara soalan dan jawapan dengan jelas. Yang kedua, mengkategorikan pelbagai jenis dan tahap soalan. Yang ketiga, membantu pelajar untuk menganalisis, memahami dan bertindak balas terhadap konsep teks. Dan yang keempat adalah membantu menyangkal tanggapan biasa yang dipercayai oleh pelajar bahawa teks mempunyai semua jawapan. CARS dilaksanakan melalui 4 peringkat. Yang pertama, di situ CARS. Peringkat ini, pelajar dapat melihat jawapan berada dalam teks. Keadaan ini selalunya dijumpai apabila jawapan dan soalan berada dalam satu ayat yang sama. Yang kedua adalah fikir dan cari CARS. Peringkat ini, jawapan berada di dalam teks. Oleh yang demikian, pelajar perlu menggabungkan bahagian-bahagian dalam teks untuk mencari jawapannya.
Keadaan ini dijumpai apabila jawapan dan soalan tidak berada dalam satu ayat yang sama. Yang ketiga adalah saya secara sendirian Cars. Peringkat ini melihatkan pelajar diperkenalkan cara untuk bertanya sebelum memulakan pembacaan. Peringkat ini dikenali sebagai saya secara sendirian. Peringkat ini bertujuan untuk mengakses pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan bahan yang dibaca. Dalam membina soalan yang ditanya semasa membaca adalah penting untuk mengimbangi soalan-soalan berasaskan teks dan soalan-soalan untuk membuat inference tentang teks. Dan Cars yang terakhir adalah saya dan pengarang. Peringkat ini, pelajar sedar jawapan tiada dalam teks dan mereka perlu fikir apa yang mereka tahu dan apa yang pengarang teks kemukakan dan cara untuk menggabungkan semua ini untuk mencari jawapan. Salam sejahtera. Pada video ini saya akan menerangkan tentang teknik KWL. Teknik KWL telah diperkenalkan oleh Donald Old pada tahun 1986 dan teknik ini telah dikembangkan oleh Card dan Old sendiri pada tahun 1987. Teknik ini bertujuan untuk membantu pelajar untuk memahami isi kandungan teks yang dibaca. Ringkasan KWL ialah abjad K mewakili now atau apa yang pelajar sudah sedia tahu. Manakala W pula mewakili what I want to know atau apa yang pelajar ingin tahu. Manakala abjad L pula mewakili learn atau apa yang pelajar sudah sedia tahu. Teknik KWL mempunyai 3 peringkat pembacaan, iaitu sebelum pembacaan, semasa pembacaan dan selepas pembacaan. Peringkat sebelum pembacaan. Pada peringkat ini, pelajar akan ditanya apakah yang mereka tahu tentang topik yang akan dibaca, bertujuan untuk mengaktifkan pelajar tentang topik yang akan dibaca. Apabila pelajar mula mengeluarkan idea mereka, penilaian akan berlaku dan mereka akan mula menimbulkan persoalan mengenai topik tersebut. Seterusnya dapat meningkatkan minat membaca topik tersebut. Peringkat yang kedua itu peringkat semasa pembacaan. Pelajar akan ditanya apa yang mereka ingin tahu daripada topik yang dibaca. Pelajar akan menjawab semua persoalan yang ditimbulkan semasa peringkat pertama. Pada peringkat ini, mereka akan memberikan jawapan berdasarkan apa yang telah dibaca. Peringkat yang ketiga iaitu peringkat selepas pembacaan. Peringkat ini memerlukan pelajar untuk menerangkan apa yang mereka dapat dan pelajari daripada pembacaan yang dilakukan. Jawapan pelajar mungkin berbeza-beza berdasarkan penilaian yang mereka lakukan dari peringkat pertama dan jawapan kepada persoalan setelah selesai membaca.